Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan solat berjemaah, iaitu pelajaran murid tahun 5. Saya harapkan kita dah bersedia dan andainya ada buku ni boleh buka muka surat 138. Jadi untuk pertamanya kita ingin mengetahui apakah pengertian solat berjemaah. Secara mudahnya boleh kita simpulkan bahawa solat berjemaah ini adalah solat yang dilakukan 2 orang atau lebih. 2 orang, 3 orang, 10 orang, 100 orang, itu dikira solat berjemaah. Andai kata tidak melebihi 2 atau lebih, itu dinamakan solat seorang diri. Boleh faham secara mudahnya lah. Solat solat diri dikatakan solat bersendirian, dan solat berjemaah dilakukan 2 orang atau lebih. Baik, tadi saya telah terangkan apakah pengertian solat berjemaah. Jika dilakukan seorang diri, itu dinamakan solat bersendirian, dan jika kita lakukan 2 orang atau lebih, itu dinamakan solat berjemaah. Sekarang ni bagaimana hukum solat berjemaah? Kalau kita tengok dalam slide ni, saya ada sertakan 3 hukum, dan kalau kita tengok dalam buku teks ada 2, iaitu fardu kifayah dan juga fardu ain. Apakah yang dikatakan fardu ain, fardu kifayah? Kita ambil fardu kifayah dulu. Fardu kifayah ialah ke atas orang lelaki di satu tempat bagi semua solat fardu. Apa dia solat fardu? Daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kefarduan ini adalah ke atas semua orang lelaki. Ke atas semua orang lelaki dalam sesuatu tempat. Contohnya dalam taman ada surau, kalau ada segelintir yang datang solat berjemaah, maka yang lain terlepas. Itu maksud dia. Kecuali solat Jumaat. Solat Jumaat tak boleh. Hanya solat fardu sahaja. Jika ada segelintir ataupun sebahagian daripada penduduk sesuatu tempat itu melakukan solat berjemaah, maka yang lain akan terlepas untuk solat fardu. Tetapi untuk solat Jumaat, ia menjadi fardu ain kepada semua lelaki. Tak ada kelonggaran, tak ada excuse. Mesti semua lelaki yang telah cukup syarat mesti melakukan solat Jumaat. Dan yang ketiga, saya letakkan itu sunat. Sunat ni contohnya kita melakukan solat berjemaah pada solat sunat hari raya Aidilfitri, contohnya macam tu. Solat sunat hari raya Aidil Adha, itu hukum solat berjemaah secara ringkasnya, secara mudah difahami. Okey, seterusnya kepada kelebihan solat berjemaah. Kalau kita tengok dalam buku teks ni ada banyak kelebihan solat jemaah. Antaranya kita akan menjadi lebih khusyuk. Khusyuk tu maksudnya apa? Kita dengar imam baca surah dengan suara yang merdu, kita dengar syahdu, kita menjadi khusyuk, tak ada gangguan. Berbanding kalau kita solat di rumah secara bersendiri, banyak gangguan-gangguan, mungkin bunyi radio, bunyi TV, bunyi kanak-kanak main-main. Jadi bila kita melakukan solat berjemaah di surau atau di masjid ataupun di rumah sekalipun, jika kita akan merasa lebih khusyuk. Dan yang kedua adalah dari segi pahala, kita akan mendapat 27 kali ganda berbanding kita solat seorang diri. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat ganjaran pahala sebanyak 27 kali ganda. Banyak tu Contohnya, awak nak RM1 ke RM27? Macam tu. Mesti orang nak banyak. Jadi kalau nak banyak, kita kena solat berjemaah. Antara lain kelebihan ialah dicintai oleh Allah, orang suka, kita dapat mengeratkan lagi silaturahim di kalangan penduduk setempat. Kita solat Jumaat di surau, orang yang kita akan mengenali lebih ramai lagi jiran-jiran kita yang selama ini kita tak kenal. Itu di antara kelebihan kita melakukan solat berjemaah, terutama di surau ataupun di masjid. Itulah di antara kelebihan-kelebihan yang kita boleh dapati apabila kita melakukan solat berjemaah.
Itu adalah secara ringkas kelebihan-kelebihan dan juga penerangan saya terhadap kepada hukum-hukum solat berjemaah dan juga pengertian solat berjemaah. Secara ringkas yang begitu, diharapkan kepada murid tahun 5 boleh memahami, dan sekiranya tidak boleh memahami boleh tanya saya ataupun tanya kepada ibu bapa yang di rumah. InsyaAllah. Sekian, terima kasih.